cikgu, kita boleh naik lah. Dipersilakan untuk membentang lah cikgu. Okey. Cepat. Okey. Okey, mula je ah. Mula aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua yang ada pada pagi ini. Encik Muhammad Zubati bin Siddiq daripada Pegawai SIC Plus daripada PPD Darul dan rakan-rakan pembentang yang lain lah. Okey, baik. Untuk kajian tindakan yang saya cuba buat ini, tajuknya ialah Sakti ya, SAKTI. Dia sebenarnya adalah satu aksara lah. Okey, untuk murid menterjemah syair dalam kalangan murid tahap 2 sekolah rendah. Okey. Apa ni? Okey, kitaran satu. Okey, kitaran satu pemerhatian bagi yang pernah bersama pada pembentangan yang pertama mungkin tak pernah dengar lah tentang pemerhatian ini. Okey, murid kenapa saya nak buat kajian tindakan ini ataupun apakah pemerhatian saya kepada apa ni kajian tindakan ini ialah yang pertama sekali saya nampak murid tidak berkeyakinan semasa menterjemah latihan ataupun aktiviti atau soalan yang mengandungi petikan syair ni lah. Bukan syair saja sebenarnya, kalau pantun, sajak pun mereka macam tak ada keyakinan langsung nak buat. Bagi mereka benda tu susah. Tapi untuk kajian tindakan ini atas nasihat pegawai SIC juga saya perlu fokuskan kepada satu saja prosa tradisional tersebut, iaitu jadi saya pilih syair lah. Okey, lepas tu murid macam saya kata tadi, murid rasa bila dia nampak soalan petikan syair tu ataupun prosa tradisional tadi tu, dia rasa benda tu sangat susah. Sebab okey, lepas tu satu lagi mereka tak tahu nak mula menterjemah tu dari mana. Sebab kadang-kadang dia ada perenggan ataupun dia ada petikan. Mereka tak tahu nak mula di mana, nak mula dari awal, dari tengah ataupun daripada akhir petikan tersebut. Lepas tu mereka juga tak berani nak berfikir di luar kotak. Jadi maksudnya bila mereka tak berani tu mereka bila mereka tak berani tu mereka cenderung untuk salin balik. Sebab mereka tak tahu, lepas tu tak berani, lepas tu jadi langkah akhir yang mereka buat salin balik. Maksudnya mereka dengan anggapan kalau salin balik dapatlah markah. Atau kalau ujian lah ataupun kalau dia buat latihan maka siaplah latihan tu kalau dia menyalin semula. Sebenarnya itu adalah tindakan yang salah lah. Bukan salah, macam tidak tepat lah untuk berbuat macam tu, untuk menyalin semula tu. Okey, lepas tu satu lagi apa yang saya perhatikan, murid ni dia tak ada minat. Dia tak berminat langsung kalau dengan syair, pantun, gurindam dan sebagainya ni. Sebab bagi mereka benda tu bosan, membosankan. Dah lah susah, bosan lagi. Macam tu lah. Okay, lepas tu markah murid pula saya perhatikan memang rendah lah. Sebab mereka tak buat kan. Bila mereka jawab salin balik. Jadi markah tu kosong. Secara automatik kosong. Kalau buat latihan tu, maknanya markah tu tak ada lah. Okay, kalau akhir sekali tu mereka bila dah tak boleh buat, mereka pun terus putus asa. Selain daripada menyalin semula tu, ada yang langsung tak buat. Kalau soalan tu, dia akan tinggalkan soalan tu. Dia akan buat soalan lain. Soalan tu dia biar kosong. Pun ada juga yang macam tu. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok ini adalah latihan ataupun markah yang saya perhatikanlah. Okey, kalau kita tengok ini markah kat sini 3 markah sebab soalan prosa tradisional ni ataupun menterjemah syair, pantun, sajak ni dia biasa 3 markah untuk satu soalan. Jadi tengok murid A markah dia 1 saja. Paling tinggi dia murid D, dia dapat 2 markah. Yang lain memang kosong. Memang tak ada markah langsung. Sebab satu tadi itulah sebab dia salin semula ataupun dia langsung tak buat. Dia tinggalkan kosong. Jadi kalau kita tengok analisis item untuk soalan nombor 25, nombor 2 ni, untuk markah kosong ada 6 orang. 1 markah 3 orang. 2 markah 1 orang. 3 markah langsung tak ada yang dapat 3 markah. Ada kosong bilangannya.
Okey, baik. Seterusnya. Okey. Itu tadi kalau kita tengok ujian lah ataupun pentaksiran yang kita buat dengan murid tersebut. Okey, yang ini bila kita bagi latihan yang kita berikan pada mereka kosong markah ataupun tak buat langsung lah atau menyalin ada 4 orang. 1 hingga 5 markah ada lebih kurang 5 orang. 6 hingga 10 markah ada seorang saja. 11 hingga 15 markah langsung tak ada. Okey, ini 15 markah sebab dia ada 5 perenggan. Syair ni ada 5 perenggan. Jadi bila 5 perenggan, satu perenggan tu 3 markah. Jadi inilah markah yang mereka dapat. Yang kosong ataupun tak buat langsung tu ada 4. 1 hingga 5 markah tu ada 5 orang. 6 hingga 10 markah ada seorang. 11 hingga 15 markah tu ada seorang. Tak ada langsung. Langsung tak ada yang dapat markah banyak macam ni. Okey, kalau kita punya analisis dia lah, kita boleh anggap yang dapat 6 hingga 10 markah tu mungkin daripada 5 perenggan tu mungkin dia boleh jawab tu 2 perenggan saja. 3 perenggan pun dia tinggalkan kosong tu sebenarnya. Dia tinggalkan kosong ataupun dia tak buat langsung. Kita punya teori lah, kita boleh anggap macam tu lah. Satu markah dia dalam 6 hingga 10 markah tu. Okey, baik. Kalau kita lepas tu ini latihan pemulihan sajalah sebab saya cuba-cuba dengan mereka untuk memberikan maksud simpulan bahasa. Saya tanya, apakah kaki ayam? Contohnya kan. Adalah yang boleh jawab seorang dua. Yang lain tu tak tahu apa maksud. Ini bukan syair lah, tapi ini pun sebahagian daripada macam prosa tradisional jugalah. Jadi ini latihan aktiviti pemulihan sajalah dalam aktiviti dalam kelas yang biasa kita buat, tanya secara rambang. Pun ada yang tak boleh jawab juga. Tak boleh nak meneka pun maksud simpulan bahasa tu. Okey, seterusnya. Okey, refleksi daripada pemerhatian saya yang pertama tadi tu, kenapa murid mengalami apa yang saya perhatikan tadi tu. Yang pertama sekali sebab murid memang kurang pendedahan berkaitan prosa tradisional oleh guru. Ini kelemahan guru sendirilah, maksudnya saya lah di sini. Sebab bila mengajar, bila jumpa prosa tradisional ni, jumpa syair, jumpa sajak, jumpa pantun, cikgu pun macam elak nak ajar. Bukan tak mengajar, ajar, tapi kita memilih untuk membuat kemahiran lain. Sebab kita faham murid memang dia tak suka buat latihan yang ni sebab bagi mereka benda tu susah, benda tu boring, bosan. Jadi kita pun macam tak payahlah buat kan. So kita pun buatlah kemahiran yang lain, membaca, menulis yang mungkin pada tanggapan kita lebih mudah mereka buat dan kita pun nampak mereka siap dan mereka boleh. Jadi prosa tadi tu kita pun macam tak buat, biarkan. Okey, lepas tu kurang aktiviti macam yang saya ulaskan tadi itulah 1, 2 dan 3 tu itu sebab macam kelemahan guru jugalah. Okey, yang kedua, amalan dan budaya membaca ni dalam kalangan murid ni memang sangatlah lemah. Maksudnya bukan membaca syair ni saja sebenarnya, membaca apa saja pun yang melibatkan cerpen ke novel ke apa memang sangat rendah. Lepas tu kalau syair ni memang jauh lagi lah. Memang kalau saya rasa memang tak, bukan saya rasa, memang tak pun dia orang baca benda ni pun. Takkan ada orang yang meminjam buku yang semata-mata nak baca syair ataupun baca prosa tradisional ni, tak, memang tak ada. Macam tu. Okey, yang ketiga, kenapa juga ni mereka ni kurang motivasi, tak ada dorongan. Macam tadilah, cikgu tak buat latihan, tak buat tu. Jadi maksudnya sekaligus kat situ motivasi atau dorongan tu tak ada. Bila mereka tak ada motivasi, tak ada dorongan, jadi tak ada jugalah kesedaran dalam diri mereka yang benda ni seronok, yang benda ni penting, yang benda ni perlu dibuat. Macam itulah. Okey. Lepas tu kreativiti mereka dalam menjawab menterjemah ni memang sangat terbatas dan terhad lah. Bukan sebab faktor membaca tadi saja. Sebab juga mereka ni tidak menggunakan bahasa Melayu. Okey, macam kita faham, yang kita faham di kawasan tempat saya mengajar ini, bahasa mereka yang di rumah tu adalah bahasa
Melanau. Jadi mereka guna bahasa Melanau itu hampir 80 ke 90% itu memang menggunakan bahasa Melanau. Jadi mereka tak guna pun bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu standard itu pun mereka tak guna, jarang guna. Apatah lagi nak menggunakan prosa tradisional tadi tu ataupun nak mengaplikasikan sajak, pantun semua tu dalam kehidupan harian mereka. Memang jauh sekali lah. Okey, jadi seterusnya. Okey, jadi masih dalam refleksi juga, jadi apa yang perlu dibuat ialah guru menimbulkan kesedaran dalam diri murid tentang kepentingan prosa tradisional dalam kehidupan seharian. Sekurang-kurangnya cikgu kena ingatkan mereka lah bahawa syair ni ataupun prosa tradisional ni adalah warisan budaya kita. Jadi kena kekalkan. Jadi kena tanam minat, kena rasa seronok belajar, kena sukalah prosa tradisional ni ataupun syair, gurindam, pantun semua ni lah. Okey, lepas tu cikgu kena tarik minat mereka dan terapkan dalam diri mereka, dalam minda mereka yang belajar prosa ni seronok dan mudah sebenarnya. Tak susah. Sebab tadi mereka rasa susah kan, jadi kena tanam dalam diri mereka yang benda ni sangat mudah sebenarnya. Bila seronok jadi mudah lah, ataupun bila dah mudah of course kita jadi seronok kan. Macam tu lah. Jadi maka terhasillah sakti ni tadi untuk membantu, menggalakkan dan memudahkan mereka menjana idea, memahami dan menterjemah prosa tradisional dengan mudah dan seronok ni lah. Okey, seterusnya. Okey, kitaran 1C ya. Yang ni kita belum dibentang, ini sambungannya hari inilah kan. Okey, sasaran. Ini sasaran saya lah. Murid tahun 6G ya. Tahun di sekolah saya ada 2 kelas. Jadi kelas yang saya sasarkan ialah tahun 6G. SK Abang Gesa lah. Okey, lepas tu dan saya lebih fokuskan kepada murid Nemis Cemerlang. Maksud Nemis Cemerlang ni murid yang grade C potensi ke B dan B potensi ke A lah. Okey, kenapa saya tak fokuskan kepada murid galus, maksudnya gagal lulus, maksudnya daripada gagal dia boleh lulus, ataupun murid yang E ke D ataupun tu kenapa? Sebab okey, nanti saya beritahu kenapa. Sebenarnya boleh buat, cuma untuk kajian kali ini saya fokuskan pada Nemis ni. Dan saya akan terangkan juga kenapa saya fokuskan kepada Nemis, saya tak fokuskan kepada Galus. Walaupun sebenarnya untuk Galus pun boleh, cuma mungkin kena ubah suai sedikit lah, macam tu. Dan kenapa, nanti saya terangkan kenapa tidak sesuai untuk Galus, lebih sesuai kepada Nemis. Nanti saya akan terangkan. Okey, objektifnya ialah pertama sekali tu menimbulkan keyakinan dan keupayaan murid menjawab soalan petikan syair. Ini matlamat ataupun objektif yang sebenarlah, sebab kita faham UPSR pun dah tak ada. Jadi bukanlah nak kata ujian tu tak penting, sebab saya percaya ada ramai lagi cikgu kita antara kita yang melaksanakan pentaksiran dengan cara membuat ujian kan. Jadi sebenarnya boleh je kalau untuk meningkatkan markah murid tu. Tapi sekarang ni kita tak fokus sangat pada ujian, kita lebih kepada pentaksiran secara menyeluruh tu. Jadi sebab tu saya nak objektif utama saya tu menimbulkan keyakinan dan keupayaan murid menjawab soalan petikan syair. Barulah meningkatkan markah murid tadi tu. Okey. Seterusnya strateginya ialah apa yang saya buat ialah pertama sekali memperkenalkan sakti kepada murid, itu murid sasaran. Okey, saya ceritakan jugalah di sini. Semasa saya memperkenalkan ni, sebenarnya saya perkenalkan je kepada semua. Tapi saya adalah sasaran saya tu ada dalam 10 orang murid. Saya terangkan je kepada semua. Maksudnya siapa yang masuk Google Meet saya tu, saya terangkan je. Biar je mereka dengar. Lepas tu mereka buat ke tak buat pun
saya suruh juga buat. Macam tu. Maksudnya mereka faham ke tak faham, saya suruh juga mereka buat. Tapi saya fokuskan kepada yang 10 orang tadi itulah. Okey, jadi strategi yang pertama saya guna ialah saya guna satu set soalan ujian yang melalui soalan petikan syair. Bukan satu set tu maksud saya semua tu budak kena jawab pada masa tu. Kalau kita tengok soalan ni dalam set ujian itu, tapi yang masa mereka menjawab tu mereka cuma jawab soalan nombor 25, yang nombor 2 tu, itu saja yang mereka jawab sebenarnya. Mereka tak jawab pun soalan nombor 21, 22, 23 tu, 24. Mereka tak jawab pun. Mereka jawab soalan nombor 25, yang kedua tu, Roman 2 tu. Itu je mereka jawab. Okey. Lepas tu menggunakan petikan syair yang terdapat dalam buku teks. Ini dalam buku teks ada soalan tu, muka surat 17 kalau tak silap saya. Saya gunakan soalan tu lah. Okey, lepas tu saya melaksanakan pemerhatian mereka soal selidik terhadap minat dekat ni soal selidik pun saya ada buat juga. Saya gunakan soal selidik ni, maksudnya selepas mereka buat latihan tu saya tanya mereka menggunakan soal selidik tu. Mereka apa perasaan mereka selepas guna sakti ni lah. Lebih mudahkah, lebih senangkah, lebih cepatkah, lebih fahamkah? Saya tanya mereka. Nanti kita adalah analisis tu saya sediakan juga nanti. Okey. Lepas tu membuat pengumpulan data, perbandingan dan analisa jawapan murid sebelum dan selepas. Jadi ini perbandingan data lah. Ini strategi yang saya gunakan lah dalam membuat kajian tindakan ni. Okey, seterusnya. Okey, alat kaedah intervensi dekat bahagian merancang ni. Okey, saya aplikasikan sakti. Okey, apakah sakti? Okey, kita tengok. Okey, sakti ni S maksudnya sama maksud. Maksudnya perkataan tu seerti. Nanti kita tengok macam mana perkataan seerti ataupun perkataan sama maksud tu. A, aplikasi perkataan baru. Contohnya, murid masukkan je perkataan baru tu. Oleh itu, maka, lalu, yang dan lain-lain lah. Okey. Kata sendi, bantu. K ni kata sendi atau kata bantu lah. Daripada, di, dengan, untuk, ialah, adalah. Masukkan saja. Okey, lepas tu tambah imbuhan. TI tu maksudnya tambah ataupun tukar sebenarnya. Ada dua maksud. T itu membawa maksud tambah atau tukar. Tambah atau tukar imbuhan. Tambah imbuhan. Kalau asalnya tak ada imbuhan, tambah imbuhan. Okey. Ataupun daripada imbuhan men, pergilah tukar kepada ber, contohnya. Maksudnya murid bermain dengan imbuhan dekat situ. Okey, okey, kat sini saya nak terangkan juga kenapa tadi murid galus tak sesuai. Sebab yang kita faham, murid galus ni dia sangat lemah. Sangat lemah ni maksudnya mereka pun masih tak boleh lagi menggunakan kata sendi, kata bantu, perkataan baru, nak tambah perkataan baru ataupun nak cari perkataan sama maksud, nak menukar imbuhan pun mereka masih belum boleh buat. Jadi sebab tu dah tadi kenapa benda ini tak sesuai dengan murid galus tadi tu. Itu rasionalnya lah. Tak apa, nanti pegawai SIC boleh terangkan semula lah pada saya macam mana benda ni. Jadi itu rasionalnya lah kenapa mereka. Sebab tu saya kata tadi, benda ni boleh dibuat dengan murid galus, tapi kena mungkin dekat sini kena modify sedikit. Maksudnya ringkaskan lagi di bahagian ini untuk membolehkan murid galus tadi lebih faham atau maksudnya lebih mudah untuk murid galus tu guna. Sekarang ni untuk murid neamis, mereka tak ada masalah nak guna SAKTI ni. Okay, itu rasionalnya lah. Okay, baik. Kita tengok contoh pula. Okey, tengok fikiran yang sihat dapat diserlah. Ini syair muka surat 17 tu. Okey, fikiran yang sihat dapat diserlah, perlu dijana, usah mengalah. Okey, bila kita terjemahkan menggunakan sakti, tengok minda yang cerdas boleh menyelah jika sentiasa diasah tanpa mengenal putus asa. Kita terjemahkan. Okey, baik. Tengok S sama maksud. Tengok fikiran kita tukar dengan perkataan yang sama maksud. Apa dia? Minda. Kan, minda. Ataupun mungkin ada setengah murid dia akan tukar dengan otak. Boleh jugalah, kita terima juga. Minda fikiran ni minda otak pun boleh. Okey, sihat kita boleh tukar kepada cerdas. Okey, perkataan dapat kita tukar kepada boleh. Diserlah kita tukar kepada ditonjolkan. Ataupun kita tukar kepada menyerlah. Sorry, saya tersilap kat sini. Sebenarnya menyerlah. Okey.
Okey, A, aplikasi perkataan baru. Kita masukkan perkataan baru, sentiasa diasah tanpa mengenal. Padahal dalam tu tak ada kan? Tapi kita masukkan perkataan yang baru di dalam terjemahan kita tadi. Okey, yang kedua, K kata sendi bantu. Kita tambah jika. Jika. Satu lagi saya nak terangkan juga pada untuk A tadi ya. Aplikasi perkataan baru tu mungkin juga kita boleh beritahu murid perkataan baru yang kita boleh masukkan tu ialah contohnya penyair. Penyair berpesan kepada. Macam tu. Maksudnya itu adalah perkataan-perkataan baru. Penyair berpesan kepada rakannya. Pun boleh juga. Itu pun salah satu cara lah untuk, maksudnya terjemahan itu, syair itu telah diterjemahkan. Okey, baik. Okey. Last kali TI, tambah ataupun tukar imbuhan. Tambah atau tengok perkataan diserlah. Kalau syair yang sebenar tu dia kata diserlah. Okey, tapi untuk bila kita tukar imbuhan menyerlah. Jadi minda yang cerdas boleh menyerlah jika sentiasa diasah tanpa mengenal putus asa. Itu terjemahannya lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, analisis yang digunakan untuk menentukan kejayaan. Okey, satu saya buat pentaksiran. Pentaksiran tadi itulah adalah bentuk ujian tadi itulah. Okey, soalan subjektif bahagian B, kertas pemahaman. Lepas tu latihan pengukuhan daripada petikan syair buku teks BM tahun 6. Lepas tu kaedahnya kuantitatif lah sebab kita dapat lihat kuantiti kat dalam tu. Maksudnya ada perbezaan yang kita boleh nampak kat situ. Okay, satu lagi analisis yang saya buat ialah analisis pemerhatian. Maksudnya tingkah laku. Saya tengok mereka seronok ke tidak. Sorry. Mereka seronok ke tidak menterjemah. Kalau sebelum ni mereka rasa susah. Bila ni kita perhatikan, seronok. Macam masa saya buat Google Meet tu, ada yang, saya tak rakam Google Meet tu. Ada yang ketawa-ketawa lagi sebab bila kawan dia tukar perkataan seerti tu macam perkataan tu macam tak cun, tak kena. Yang kawan ni macam boleh ketawa lagi. Maksud saya bila dia ketawa tu dia faham yang kawan dia tukar tu salah. Bila dia tahu benda tu salah, maksudnya bagi saya lah mereka faham. Jadi mereka pun ketawakan kawan tu. Bukanlah ketawa mengejek dia, tapi ketawa tu bermaksud mereka seronok lah buat benda tu kan. Maksudnya mereka dah faham. Jadi mereka pun seronok macam tu lah. Okay, soal selidik, saya buat soal selidik jugalah. Dan nampak lah ada percentage sebelum ni apa ni yang susah nak buat berapa ramai. Selepas tu dia kata senang. 80% kata senang nak jawab selepas guna sakti. Macam itulah saya buat soal selidik tu lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Cikgu. Ya. Ada 5 minit lagi cikgu. Okey. Selamat lagi. Saya terlibat. Okey, guru dan 10 orang murid. Saya dan 10 orang murid saya tu tadilah. Okey, bila dilakukan bermula April hingga Julai, anggaran masanya lah apa yang dilakukan, memberikan latihan pengayaan yang tadi tu saya beritahu tadi tu. Lepas tu memandangkan kita sekarang ni MCO ataupun PKP, jadi saya kami tak dapat berjumpa. Bila tak dapat berjumpa, saya buat sesi Google Meet bersama dengan mereka. Okey, lepas tu beri latihan ni pun dalam bentuk Googling. Semua soal selidik ke soalan latihan, soalan exam tu pun semua dengan cara Googling. Harap-harap mereka buat dengan betul lah, maksud bukan dengan dibantu oleh ibu bapa mereka lah. Itu saja. Okey, seterusnya. Okey, okey. Sorry. Okey, yang sebelum tadi cikgu. Okey, siap. Sorry. Okey, seterusnya. Sudah. Okey. Ini tadi tu gambar-gambar lah bukti latihan apa semua tu tadi. Okey, lepas tu buat pemerhatian. Ni dah nak habis ni. Okey, interaksi antara guru dan murid sangat terhad. Apa yang saya perhatikan sebanyak saya buat ni lah memang terhad lah sebab kita buat Google Meet. Saya target 10 orang. Google Meet saya yang pertama tu masuk 12 orang. Tapi keluar masuk seorang dua sebab line internet tak bagus kan, ada yang keluar masuk. Jadi bila nak tangkap gambar, nak buat bukti tu tinggallah 8 orang saja kat dalam tu. Cuba masuk lagi tak dapat. Lepas tu saya sendiri pun teknikal ni sangat
saya tak pandai sangat, jadi kejap-kejap bergema lah, suara tak keluar lah, macam-macam lah. Itu kekangan dia lah. Okay, lepas tu 80% murid berjaya menggunakan intervensi ni dan 20% tidak berjaya, kan, bukan tak berjaya buat, tapi sebab masalah internet ni. Jadi mereka ni 20% ni yang tak berjaya buat dengan internet ni tadi, mereka hantar dengan saya, dia tangkap gambar, dia hantar dengan WhatsApp. Jadi saya print, saya masih boleh semak jugalah sebenarnya. Ada bukti yang mereka hantar dengan cara WhatsApp tu, ada, saya ada simpan lah. Okay. Lepas tu murid lebih yakin, nampak mereka lebih yakin. Lepas tu mereka pun lebih berani. Kalau sebelum ni langsung tak ada jawapan. Sekarang ni sekurang-kurangnya mereka letak 3 ayat, 4 perkataan, 5 perkataan kat dalam tu. Mereka cuba. Maksud ada juga cubaan untuk menjawab tu. Lepas tu markah dia juga menunjuk ada peningkatan. Maksudnya daripada 2 ke jadi 3, jadi 1, jadi 2, dia kosong, dapat 1. Sebab mereka ada mencuba, jadi markah tu nampak ada perbezaan. Okey, seterusnya. Okay, next. Okey, ni perbezaan tadi sebab saya guna soalan yang sama juga yang tadi tu, yang sebelum. Lepas tu bila selepas saya kenalkan Sakti, mereka buat, tengok yang murid A, murid sebelum tu dia dapat 1, bila dia buat Sakti dapat 2. Murid yang B kosong dapat, at least yang kosong tu dia dapat markah tau. Macam murid H kosong dapat 1, murid I kosong dapat 2. Macam tu. Tengok bila kita buat analisis item, yang dapat kosong markah untuk tadi tu dah tak ada. Maksudnya tak ada murid yang dapat kosong. Murid dapat 1 ada 4 orang, murid dapat 2 ada 4 orang, murid dapat 3 markah ada 2 orang. Okey, seterusnya. Okey ni petikan syair yang saya buat tadi tu. Sebelum tu ada 4 orang yang tak buat dan tak buat dan salin balik tu kan. Sekarang ni semua orang buat. Maknanya tak ada yang tak buat. Okey, dapat 1 hingga 5 markah ada 7 orang. Lepas tu 6 hingga 10 markah ada 2 orang, 11 hingga 15 ada seorang. Ada murid, maksudnya murid yang mula dapat 6 hingga 10 tu dia boleh buat lebih baik dan dapat 11 ke 15. Dan 6 hingga 10 tu dapat 2 orang murid. Okey, seterusnya. Okey, refleksi ini dah habis ni. Pencapaian perkara internet boleh pembekal yang berbeza menjawab isyarat yang kerap hilang. Ni saya dah terangkan tadi jugalah. Jadi masa buat Google Meet tu kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Macam tu. Jadi dia kejap dengar, kejap tak, kejap dengar, kejap tak, apa yang saya terangkan tu. Tapi tak apalah, itu masalah internet lah kan. Okey, 8 orang murid berjaya. Manakala 2 lagi tu tak dapat masuk internet, tak boleh buat internet tu, tapi mereka buat dalam buku latihan dan buat screenshot, hantar dengan saya melalui WhatsApp. Lepas tu Sakti ni juga telah dapat mendorong dan meningkatkan keyakinan murid menjawab dan memahami petikan syair dengan cepat, mudah dan seronok. Kalau sebelum ni langsung tak buat, maksudnya tak boleh buat, maksudnya sekarang ni boleh buat dengan cepat lagi tu. Macam okey lah kot kan. Lepas tu dorongan dan suasana seronok ini meningkatkan jumlah markah yang diperolehi oleh murid dan membolehkan murid Niamis cemerlang tadi tu, jadi adalah potensi mereka untuk dapat grade yang lebih baik. Sebab markah tadi markah kat situ kosong kan. Katakanlah sekarang ni markah tu dah 3, dapat 3 atau 2 markah. Kalau sebelum ni daripada B contohnya dia dapat 78 markah. Kalau dia tambah 3 markah tadi tu kan dah dapat 80 ataupun 81, kan dapat A dah. Daripada B tadi boleh pergi ke A. Hanya sebab tadi masalah tadi tu dia tak jawab soalan yang tu, sebab dia rasa susah, dia rasa tak nak buat. Dia bila sekarang dia dah boleh buat, kan markah tu dah daripada B ke A. Macam tu dah. Okey, murid tidak lagi takut. Dia dah tak takut dah. Nampak je soalan, alah kacang je. Dia anggap macam tu lah. Okey, seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, ngam-ngam. Okey. Okey, tahniah cikgu. Bagi tepuk tangan. Yang lain buka kamera lah, spotting sikit kita ajak dalam ni. Tak ada orang lain. Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada semua yang bersama dengan kita. Saya tahu banyak yang ramai tengah sibuk sekarang ni, makin-makin nak PDPR ni kan. Tambah lagi PKP kita ni, sudah. Okey, jadi memang agak merisaukan lah. Jadi terlebih dahulu kita lihat balik seperti apa yang telah pun dibentangkan
data-data apa semua lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Okey, bagi saya ini satu peningkatan daripada yang kita mula-mula dulu. Syabas dan tahniah cikgu. Okey. Terima Ada sedikit penambahbaikan lah cikgu. kasih. Sedikit penambahbaikan. Walaupun apa yang saya kata tadi tu memang apa kata orang, cikgu dah berada di tahap yang cemerlang dah tu sebenarnya. Dah berada di tahap yang cemerlang. Namun masih ada ruang untuk penambahbaikan. Okey, Okey. jadi ambil contohlah pemerhatian tu dah ditegur ya nak. Saya dah masalah lah, dah ada perubahan di siap. Merancang. Dekat bahagian merancang, kalau kita lihat sasaran, strategi, memperkenalkan sakti, menggunakan satu set soalan, yang memperkenalkan sakti tu dapat kita perhalusi lagi lah. Apakah modus operandi yang kita gunakan ataupun apa strategi yang kita gunakan dalam memperkenalkan sakti tadi. Walaupun kita explain tadi nak, tapi tambah sikit point lah di sia. Tambah sikit point di sia. Jadi kelak untuk penulisan dalam kolokium TS25 kita boleh huraikan teruslah. Macam mana memperkenalkan sakti itu kepada murid lah. Macamnya. Adakah kita maulah dalam laporan itu? dalam laporan penulisan lengkap untuk kolokium kelak. Untuk nak EPRD belum lagi cikgu. Untuk EPRD kelak akan dimaklumkan siapa yang terpilih. Kelak baru kami orang akan share lah dia punya format. Boleh. Jadi buat masa tu kita just fokus kepada penulisan dalam kolokium TS25 lah, just follow je apa yang dah disampaikan dalam video Ria. Jadi untuk yang pertama tu adalah memperkenalkan sakti. Cuba cikgu tambah up-nya sikit. Nya dah okey dah, up-nya lagi. Bagi tahulah apa macam mana modus operandi yang terlibat, adakah cikgu guna modul ke apakah kan. Boleh nyatakanlah ataupun cikgu kata memperkenalkan sakti ni saya gunakan video. So budak klik pada link video tu maka dapatlah tengok tayangan video tu pas semua. Macam tu. Ya contohlah. Okey. Ya contoh. Okey, jadi yang lain tak ada masalah. Yang lain soal sidik semua tu memang terbaiklah cikgu. Okey. Yang lain contoh seperti tu. Itu tadi contohnya terjemahan sakti apa semua. Benda tu lah yang perlu di-explain, dinyatakan dalam video penerangan tadi ya. Yang lain merancang. Bila dah merancang apa semua soal sidik, siapa yang terlibat, guru dan 10 murid, bila berlaku. Datuk kan mengadakan sesi Google Meet untuk penambahbaikan, boleh sih kita nyatakan apa sesi ya, pukul berapa, bila berapa bulan macamnya. Maksudnya detailkan lagi jadualnya berapa bulan. Okey. Boleh. Yang saya tak masalah sebenarnya, simple je benda tu dah berlaku dah. Kita just keluarkan jadualnya dalam penulisannya lah. Dalam laporan ni kelak. Laporannya. Macam paling kurang pun kita boleh letak berapa kali sesi. Hanya ada sesi pun nak, berapa kali sesi. Boleh kata macam yang berlaku adalah baru 2 kali ataupun 3 kali je. Okey letak je 3 kali sesi. Sebab ya ajak yang berlaku bah. Macam nak debat ya, latihan pengayaan 2, pentafsiran 2. Ya sedang masalah lah. Gambar tu sedang masalah. Membuat pemerhatian. Okey, pemerhatian tu tahniah lah, pemerhatian tu pun kita dah faham lah penggunaan data macam contoh 80% murid berjaya mengaplikasikan intervensi, lepas tu 2 lagi tidak berjaya. Okey, yang apa nama untuk penulisannya kelak kita boleh keluarkan lah. Yang tidak berjaya itu siapa? Bukan nama sebenar lah artinya. Macam murid macam tadi kan ada murid A, B, C, D tu nak. Jadi katalah murid mesti berjaya adalah murid D. Contohlah murid D si berjaya. Jadi kami madahlah murid D. Apalah jadualnya siapa yang dapat siapa si cuma dalam bentuk ayat lagi lah, tambah sikit lah. And then murid berani macam tu nak. Ayat tu yang mau hati-hati sikit lah. Ambil contoh. Murid lebih yakin menterjemah petikan syair. Ada sih data yang menyatakan bahawa budak yang yakin, murid yang yakin. Contohnya nyatu kami madanya lebih yakin nak. Mun kami make
data soal selidik boleh Boleh? Boleh. Sebab kami Ah, ada nanya dalam soal selidik ya, kami nanya Nya lebih yakinkah menjawab berbanding sebelum selepas menggunakan sakti, dan memang yang menjawab setuju ramailah berbanding yang jawab ya. Jadi ya sebagai bukti boleh cikgu boleh? Ah, Okey. ataupun mun kita ada dalam rekod pemerhatian, ada jadual nak? Ada jadual rekod pemerhatian cikgu terhadap keyakinan murid. Boleh? Tak ada masalah. Oh, okey. Maksudnya Ah, murid apa rekod kami dengannya, pemerhatian kami. ah, Contohnya kami ada murid tak nak oh, mula-mula macam hanya langsung tidak berminat untuk jawab, soalan pun tidak dijawab. Contohnya sebelum pasal oh, pemerhatian kami terlepas murid lalu uh, seronok menjawab pasal markahnya pun lebih baik. Macam ya maksud kita yes. Ya, betul. Ya, jadi dia pun keyword adalah lebih yakin lah. So kita Jadi pun dia buktinya buktinya kita pun instrumen adalah melalui pemerhatian. Okey. Macamnya. Dan dalam pemerhatian ni tadi kita ada beberapa checklist. Checklist Seperti Okey. pertama keyakinan, kepetahan, dari segi penglibatan contohnya lah. Oh. Okey. Ya sikitlah untuk penambahbaikan. Sama Okey. juga dengan tu lah, dengan murid berani tu. Murid berani mencuba jawab. Yang dua tu yang kita boleh gabungkan lah dalam bentuk pemerhatian lah artinya. Mun ada cara lain boleh juga guna. Tapi yang kami Okey. langgar biasa pemerhatian lah. Sebab Sama je pemerhatian tu. tu sebab Tu lebih seronok tu. Lebih seronok tu semua jawab. So bila kita nak mula pemerhatian macam benda yang macam tu, benda yang macam ya kita si dapat nak merakam benda yang mau menunjukkan nyata excited, nyata seronok, nyata happy, benda si dapat. Jadi ialah dipolah lah checklist tu untuk mula perbandingan tindak balas nyata dengan menggunakan Intervensi kita intervensi tu. Macam lah, simple je. Nyamun dapat rakam bagus lagi. Contoh lah. Yalah, dapat direkam, merakam tu lebih buktinya Macamnya. Yalah, Tapi kita walaupun ada dapat rakaman yang pun perlu diterjemahkan dalam bentuk jadual lah. Masih juga pemerhatian. Okey. Kira rakaman tu adalah evidence mentah kata orang. Evidence mentah. Masakkan evidence jadilah dalam bentuk jadual. Jadi ada bentuk analisis yang lebih lah dalam bentuk jadual Jelas kan? Okey. Jelas. Nak lain tu lah contoh evidence yang dah dimasak contohnya lah. Tu sudah masalah dari segi data. Sebab kita exam nak jadi nampak bila kita menyemak ada nampak berapa markahnya. Macam tadi pemerhatiannya seronok aja si tahu nak membuktikan lah. Jadi caranya ialah kita mula checklist, mula perbandingan kita si tahu nangganya dah jauh ni ke keseronokannya. Apa kingukonya? Ya, aja sebenarnya. Okey. Yang lain-lain tu markah ujian tak ada masalah. Okeylah. And then last kali refleksi tidak masalah tu sebab refleksinya simple ya nya sedetail macam yang sebelum tu just reflect balik biasanya reflect tu kita tanya balik dengan diri kita pun apa yang berlaku tadi, adakah ianya menyelesaikan isu? Ya soalan pertama. Jadi apa yang tadi kita situ menyelesaikan isu dah. Okay. Yang kedua, adakah isu yang diselesaikan berkesan secara keseluruhan? Jadi macam tu kita ada 2 orang aja yang si berkesan lah. Jadi dari sia yang akan keluar soalan lain. So yang masih tak berkesan, apa yang kita perlu buat? Bila dah berlaku soalannya, yang masih tak berkesan, yang 2 orang lagi tu, yang tidak dapat tu, apa yang kita perlu buat? So benda yang perlu dimasukkan dalam refleksi, kita tambahlah poin yang ke-6, murid yang 2 orang lagi itu akan diberi apa? Macamnya. So macam kes kami tutik, nya 2 orang tutik, nya bukan masalah apa ditanya, bukan masalah si molah ataupun si dapat, nya cuma masalah internet, nya si dapat jawab dalam Google link kami ya. Jadi macam dia dianggap
selesai juga lah cikgu. Nya dianggap apa kata orang selesai juga sebab nya siapa join program di pola kita. Oh, Ah, okey, okey, okey. melainkannya dapat join sekali. Bagus lagi. Jadi benda itu pun jadi isu juga. Jadi bila masuk ke masalah tadi, isu masalahnya internet lah. Internet siapa join pas semua nak. Okey. Jadi benda ya akan diangkat kita masuk ke pusingan lain lagi. Macamnya. Jadi itu dah lengkap dah. Dah habis, dah settle dah pusingan tu. Jadi dia akan masuk ke pusingan yang baru. Tapi benda ya perlu dinyatakannya pun macam bayangannya untuk next circle. Untuk kita madah ada lagi tindakan susulan untuk ya Tek oh. Macamnya. Yalah maksud kami Tek. Jadi kita boleh padah ya untuk 2 orang lagi murid ya apa yang berlaku. Manakala memerlukan kaedah berbeza iaitu kaedah tangkap, layar, latihan dan siap. Okey. Itu macam daripada kita tu. Okey lah tu. Tapi mau dijelaskan lagi lah macam ni. Apa yang berlaku. Tu kita dah mandah tindakan lah. Kita boleh bayangkan apa yang berlaku. Lepas ya mungkin. Betul boleh. Tu kita boleh pada mungkin. Si boleh kita madah terus nak guna tu. Sebab kita belum tahu lagi data-data yang ada. Adakah betul-betul gara-gara internet kah ataupun mak bapaknya si ada tindakan kah apakah nak. Jadi mungkinkah je perkataan saya mungkin. Manakala 2 orang murid lagi mungkin memerlukan kaedah berbeza seperti jadi ia adalah bayangan kepada tindakan yang seterusnya, circle yang seterusnya. Okey, Ibu. So, saya sudah apa lain lah. Syabas dan tahniah yang kita, Ego. Okey. Tahniah dan semoga yang terbaik. Okey, jadi kita akan berjumpa semula dengan pembentang yang kedua. Terima kasih, Cikgu. All the best. Okey. Terima kasih juga. Jangan tak risau dengan siapa yang terpilih ya. Kita boleh fokus terus dengan penulisan kolokium. Okey. Boleh fokus dengan penulisan kolokium. Okey, kita tengok sekejap dekat situ. Okey, siapa lagi lepas tu? Lepas ini Cikgu Adri ya. Cikgu Adri pukul 10.30. Okey, jadi kita akan berehat sekejap lah. Kita berehat sekejap. Okey. And then kita akan berjumpa semula lah dengan Cikgu Adri. Siapa yang nak live dalam Google Meet pun tidak masalah. Boleh live. Boleh live. Okey, pula masuk lagi 10.30. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Memang bilik Google Meet ni saya buka je lah. Kita orang boleh tutup mic kah ataupun apakah. Boleh. Okey, berehat ya gua. Berehat. Kita jumpa lagi pukul 10.30. Okey, bye-bye. Bye.